Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين وبعد. Dan umpam muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum, kita alhamdulillah syukur banyak-banyak kerana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semula pada tahun baru, tubuh badan yang sama je, berubah hari tahun, tubuh badan itulah ya. Kalau kita rasa kita ada perubahan ke arah kebaikan, bersyukurlah banyak-banyak. Kalau kata kita rasa macam tahun lepas juga 2022 macam itulah aku, 2023 pun serupa itulah juga. Maknanya banyak-banyaklah istighfar dan cari jalan lah. Kerana walaupun tubuh badan kita yang sama, sebenarnya umur kita semakin pendek. Apabila umur kita semakin pendek, maknanya tempat kembali kita yang terakhir itu semakin hampir, semakin dekat lah. Cuma kadang-kadang kita yang duk puasa kata kita tu gagah lagi, duk puasa kata kita tu kuat lagi. Sebenarnya kalau dulu kopi kita hirup cawan tu sak yang lah ni, sebenarnya tak larat dah. Sembang mungkin derah, sembang mungkin derah, tapi tenaga tak larat terona dah, mohong banyak lah. Masih lagi kita dengan kitab Ad-Da' wad-Dawa', dan kita masih lagi pada membicarakan masalah hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan. Banyak sangat nampak gayanya hukuman
ke atas pelaku dosa dan pelaku maksiat. Banyak sangat-sangat. Pasal apa dia jadi banyak? Dia jadi banyak tu pasal masing-masing orang. Ada orang kena kat dia yang ni, tak kena yang lain. Tu yang jadi banyak. Jadi himpun semua tu dia jadi banyak lah. Kan? Dan di antara hukumannya lagi, hukuman dosa dan kemaksiatan ke atas manusia ni adalah bahawa ia dosa dan kemaksiatan itu merubah hati dari yang sebelumnya sihat dan lurus menjadi sakit dan menyimpang. Dalam surah Asy-Syams ayat berapa 6 ke 7 Allah Subhanahu wa taala sebut wa nafsin wa ma sawwaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kata wa nafsin wa ma sawwaha, dan diri-diri. Ada kalangan ulama tafsir kata dan nafsu. Wa ma sawwaha, dan penyempurnaan, yang mana Allah Ta'ala buat cipta manusia ni elok dah. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menegaskan, hadis ni banyak di kalangan kita yang biasa dengar. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantijul bahimatu bahimatal jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Setiap anak itu dilahirkan, setiap budak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap budak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita ni asal bila mak kita beranak dengan kita terbit atas fitrah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita atasnya, atas fitrah itu. Fitrah apa? Kita kata apa? Bila Allah tanya alastu bi rabbikum, kita kata apa? Bala syahidna. Bukankah kamu, aku ini Tuhan kamu? Kita semua pekat jawab dah, bala, ya, syahidnya kami jadi saksi. Jadi atas fitrah itulah kita dijadikan. La tabdila li khalqillah. Janganlah kita duk ubah, janganlah kita duk tukar. Kita ni Islam elok dah, kan? Macam mana agama yang Nabi bawa kepada kita elok dah, tak payahlah kita duk mereka hau biru lagi. Ikut je lah, kan? Adakah kita ni lebih pandai daripada Allah dan Rasul, kan? Macam tu juga dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah kata fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hendaklah kamu tetapkan wajahmu di atas agama yang suci, yang lurus, yang bersih. Tak payah duk ubah dah, duduk elok. Kenapa? Fitratallah allati fataran nas 'alaiha, karena itu adalah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala dah cipta kamu atasnya. Jangan kamu ubah, duduk elok.
Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia ni macam tu dah keadaan dia. Jadi kita tak payahlah duk pandai-pandai mengubah. Kan? Allah Ta'ala sebut tadi wa nafsin wa ma sawwaha, dan diri-diri yang Allah Ta'ala cipta itu, dan Allah Ta'ala sempurnakan dia, elok dah, comel lotian dah. Begitu juga dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW telah sebut, yaqulullah azza wa jalla, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, yaqulullah azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku, kata Allah, telah menjadikan hamba aku ini hunafa, suci, bersih, elok dah. Elok dah. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni elok dah, bersih, suci, elok. Sebab itulah anak-anak yang mati sebelum balik, mereka ini tidak dihumbankan ke dalam neraka. Kan? Kalangan ulama tafsir menafsirkan maksud wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Budak-budak tu ialah budak-budak, anak-anak yang dilahirkan, anak-anak orang-orang kafir yang dilahirkan dan mati sebelum balik. Di kalangan mufassirin ada maknanya setiap anak yang belum balik tidak ada dosa bagi mereka. Bersih seperti mana kain putih. Macam itulah dalam hadis ini, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada seorang sahabat Nabi, Iyad bin Himar. Aku ciptakan manusia, hamba aku dalam keadaan hunafa, bersih, suci. Faja'athumus syaitan fajtalathum an dinihim. Lepas pada dah besar sikit, cerdik sikit, maka mereka didatangi oleh syaitan, dan syaitan inilah yang telah menyelewengkan mereka. Itulah hakikat kita manusia. Macam tu juga kita, saya suci, bersih, elok. Dalam hadis yang selalu kita duk baca dah, manusia ni asal aja hati dia bersih, bila dia buat dosa nuktatan sauda, lalu dititik dengan titik hitam. Kalau dia istighfar, mohon keampunan, Allah Ta'ala akan padamkan. Bila dia buat dosa, titik hitam. Kalau dia buat lagi dosa, titik hitam. Buat lagi titik, buat lagi titik, sehinggalah titik itu menjadi karatan, seperti mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut. Nabi SAW baca ayat Quran, ayat Nabi kata apa? Kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah itu semua adalah karatan di atas hati mereka, yang menutup hati mereka. Mari pada mana? Ma kanu yaksibun, kerana perbuatan kerja buat mereka. Dosa-dosa lah yang kita duk bicara ni, yang menyebabkan pendosa dan pembuat maksiat itu mendapat hukuman. Apa dia hukumannya? Antara hukumannya apa dia? Hati mereka itu menjadi ubah. Yang kita baca malam ni, berubah hati dari yang sebelumnya sehat dan lurus, akhir sekali menjadi sakit dan menyeleweng, menyimpang. Yang Allah kata apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu sudah bersarang penyakit, kemudian Allah Ta'ala tambah pula penyakit. Allahu Akbar. Itulah Nabi SAW apabila dia baca ayat ni, wa nafsin wa ma sawwaha, seperti mana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dah meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW bila dia baca ayat ni, lalu dia baca doa, kata Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, kurniakanlah kepada diriku ni ketakwaannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pembela penjaganya. Allah, Nabi SAW mengadu kepada Allah, berilah kepada diri aku ni takwanya,
Karena engkau adalah penjaga dan pembelanya. Wa khairu man zakkaha, dan engkau adalah sebaik-baik Tuhan yang membersihkan hati. Tiga hadis-hadis yang lain yang masyhur, kita dok rajin baca, kita teruskanlah membacanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Zaid bin Arqam. Nabi SAW sebut, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Selalu kita dok bacakan tu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhli wa adzabil qabr. Baca sebelum bagi salam, ketika dalam sujud kita baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Baca. Kenapa? Kita ni dosa banyak, kan? Dosa banyak, jadi mintalah Allah Ta'ala bersihkan hati kita supaya kita nampak yang betul itu betul, yang tak betul itu tak betul. Yang tu jadi masalah lah ni orang habaq hak betul kita tak nampak betul, orang habaq hak tak betul kita nampak betul. That is a problem. Not a problem, but a big problem. Ini masalah besar. Masalah besar lah, kan? Benar hak yang tak betul kita nampak betul, benar hak betul kita nampak tak betul. Macam mana Nabi SAW sebut di akhir zaman ni, orang yang amanah kita nampak pengkhianat, orang pengkhianat kita nampak amanah, orang yang cakap betul kita nampak dusta, orang yang bercakap dusta kita nampak betul. Jadi masalah lah. Satu lagi kita nak kena ingat, di akhir zaman ni tak ramai orang masuk syurga. Di akhir zaman ni banyak orang masuk neraka. Kita ni tak tahulah daripada jumlah mana, kan? Waktu kita kena ingat, tapi kita duduk sedar, kan? Kita daripada jumlah mana tak tahulah. Di akhir zaman ni banyak penghuni neraka daripada penghuni syurga. Kerana penghuni syurganya banyak mana? Hadi awal, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sikit sangat hak di akhir zaman ni. Cuma banyaknya hak perasan. Banyaknya hak perasan. La ilaha illallah. Ulang balik noh. Hak yang malam ni kita dapat apa dia kata? Di antara hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepada pendosa, orang yang buat dosa dan orang buat maksiat ni lah, hati dia akan berubah. Asal dia bagus, asal dia elok, dia berubah jadi tak elok. Asal dia sihat, no, betul elok, dia jadi sakit dan menyeleweng. Orang-orang yang berjalan menuju Allah, mana orang yang betul, orang yang ikhlas, orang yang berjalan menuju Allah, orang yang benar, orang yang soleh ni, telah sepakat bahawa hati tidak akan diberikan angan-angannya sehingga ia sampai pada Tuhannya. Maknanya seseorang tu Allah Ta'ala tak akan bagi kepada dia satu orang kata apa, kesungguhan untuk dapat satu-satu benar tu, melainkan apabila dia betul-betul benar dengan Allah Ta'ala, baru Allah bagi kepada dia. Kita tengok hakikat iman para sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, semua mereka itu sudah sampai kepada gayah matlamat penciptaan mereka. Sebab itulah mereka sudah tidak memandang lagi dunia ini. Tak pandang dah. Kita masih lagi duk teringin lagi, kan? Duk teringin nak makan cakotel lagi. Duduk lelok dalam masjid tu kan, duk teringin hak nu lagi, teringin hak ni. Tengok kawan tu pakai baju baru, beli di mana? Duk semayang elok. Duk nak beradak Allah Ta'ala elok kan? Kawan tu tok suih kereta, dia kata, kereta ni baru keluar ni, dan lagi tu. Dia mari tu. Kan? Mainan lah, mainan hati. Mainan hati tu. Hati memang dia lagu tu. Dan orang Arab berkata sumya qalbu qalban litaqallubihi, hati itu dinamakan qalb karena dia selalu duduk